Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, seringkali kita mendengar tangkapan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bahkan pemimpin yang kita tidak sangka pun, yang kita dapat lihat seorang pemimpin yang berpotensi, pemimpin yang baik, tiba-tiba terlibat dengan kes mahkamah, terpalit dengan rasuah dan sebagainya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita dapat lihat SPRM lebih agresif membuat tangkapan, lebih agresif dengan pekerjaan mereka. Akhirnya, saudara-saudara, satu lagi pendedahan yang mengejutkan hari ini daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Satu lagi artikel yang mengesahkan di mana 6 ditahan kes tuntutan palsu. Selenggara sekolah RM 2.5 juta. Jumlah ini bukan sedikit, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sebentar channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share kepada seluruh Malaysia dan juga Anda dipersilakan untuk tekan butang subscribe. Dalam artikel ini daripada Sinar Harian, 6 ditahan kes tuntutan palsu selenggara sekolah RM 2.5 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 6 individu secara berasingan kerana disyaki mengemukakan tuntutan bayaran palsu bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kemudahan sekolah di Selangor. Menurut sumber, kesemua lelaki berusia 40 hingga 57 tahun itu ditahan kira-kira jam 5 petang hingga jam 12.30 malam ketika diminta hadir untuk memberikan keterangan di pejabat SPRM Selangor. Seorang lelaki berusia 52 tahun yang juga pemilik syarikat ditahan kerana dipercayai mengemukakan tuntutan bayaran palsu berjumlah lebih RM760,000 bagi kerja-kerja penyelenggaraan di sebuah sekolah di Batu Arang pada tahun 2020, sedangkan kerja tersebut tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan katanya. Beliau berkata operasi kedua pula, suspek yang berusia 41 tahun, yang juga seorang kontraktor ditahan kira-kira jam 9.30 malam kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu pada tahun yang sama berjumlah lebih RM860,000, sedangkan kerja tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Jadi ini satu berita yang pasti mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang membenci apa saja berkaitan dengan rasuah, apatah lagi sekiranya ini terlibat dikaitkan dengan nama pemimpin. Walaupun ini bukan pemimpin politik, namun kita dapat lihat bahwa tangkapan ini pasti mengejutkan. 4 lagi suspek yang ditahan dalam operasi ketiga kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu bernilai lebih RM870,000 membabitkan kerja-kerja penyelenggaraan sebuah sekolah di Semenyih, Selangor pada 2020, sedangkan kerja tersebut juga tidak dilaksanakan sepenuhnya. Sumber berkata seorang suspek berusia 57 tahun yang juga pemilik syarikat dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Perintah reman selama 5 hari bermula hari ini sehingga Isnin dikeluarkan terhadap 5 suspek tersebut oleh Magistrat Nur Syuhada Abdullah di Mahkamah Magistrat 3 Shah Alam selepas SPRM membuat permohonan tersebut. Dan artikel ini diterbitkan pada 23 Mac. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info hangat, info padu disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua,
Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Saifuddin telah mengesahkan bahwa bosku ataupun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang telah ditahan di hospital berkaitan dengan beberapa masalah kesihatan dan akhirnya dibenarkan oleh pihak berkuasa di penjara. Akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, hari ini pula kita mendengar satu lagi kabar yang mengejutkan untuk keluarga bosku, yaitu istri Datuk Seri Najib Razak, yaitu Rosmah. Dalam satu artikel dari Sinar Harian, Hakim Baharu dengar kes Rosmah ubah wang Rm7 juta. Susulan kenaikan pangkat Hakim Muhammad Zaini Mazlan ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Perbicaraan kes pengubahan wang haram Rm7 juta dan gagal menyerahkan penyata pendapatan Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN yang membabitkan Datin Seri Rosmah Mansur di Mahkamah Tinggi di sini akan didengar oleh Hakim Baharu, yaitu K. Muniandi. Peguam Datuk Githan Ram Vincent yang mewakili isteri bekas Perdana Menteri itu berkata, perkara itu disahkan ketika pengurusan kes berkenaan di hadapan Muniandi pada Khamis. Mahkamah sebelum ini menetapkan tarikh perbicaraan kes ini pada 12 Mei, 28.30, hari bulan pada Jun 6, 7, 28, 31, Julai 1, 2, 11, 24, 25 Ogos, dan 7 dan 8 September depan. Bagaimanapun, semasa prosiding, Githan berkata, perbicaraan pada 27 Julai ini dilapangkan kerana pasukan pembelaan tidak berkelapangan. Kami juga ingin memaklumkan anak Guam telah menarik balik permohonan untuk menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram, memandangkan timbalan pendakwa raya kanan itu telah meninggal dunia pada akhir Januari lepas. Sementara itu, timbalan pendakwa raya Poh Yi Tin berkata, pendakwaan menjangkakan seramai 13 saksi pendakwaan akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Rosmah Mansur yang berhadapan dengan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah Rm7 juta serta 5 pertuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada LHDN. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Afin Bank Berhad, cawangan bangunan getah asli, Jalan Ampang di sini, antara 4 Desember 2013 dan 8 Jun 2017, dan di LHDN, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim, di sini dari 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2018. Jadi saudara-saudara, inilah satu lagi berita bagi saya mengejutkan seluruh keluarga bosku dan mengejutkan Rosmah Mansur sendiri. Jadi apa komen Anda? Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.